Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekejap saya ada benda sebenarnya ni. Ada benda urgent baru masuk. Okey. Kenaan tentang haji tahun ni lah. Sekejap Yasmin. 2-3 minit je. Sekejap. Okey. Apa? Boleh mula dulu. So, kita nak mula tak apa kan? Just santai-santai tak apa. Okey. Apa yang berhubung dengan saya ni? Saya? Nabil Ya. Entah panggil Nabil ke panggil Daniel? Panggil Daniel. Panggil Daniel. So sebab zaman orang sekarang nama dia sampai 3 nama. Betul. Nabil satu nama, Daniel satu nama. Kalau dekat Arab Saudi dia satu nama je boleh pakai. Nanti boleh kena pilih mana satu nama nak pakai. Okey, tak je saya boleh mana apa lah. Boleh. Boleh mula. Okey. Dah rakam start kita. Boleh. Rakam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama sekali saya ucapkan kepada Allah SWT kerana telah mempertemukan kita dalam sesi temu ramah ini. Seterusnya saya dan rakan-rakan mengucapkan selamat datang kepada Tuan Khairani selaku pegawai jemputan untuk sesi temu ramah kita pada pagi ini. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Khairani kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk hadir sesi temu ramah secara atas talian pada pagi ini. Sebelum diri, saya nama diberi Muhammad Nabil Daniel bin Azmiruddin selaku pengerusi sesi temu ramah kita pada hari ini. Jika Tuan tidak keberatan, bolehkah Tuan Khairani memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit latar belakang syarikat yang Tuan sedang bertugas ketika ini? Sebelum kita memulakan sesi temu ramah ini, dipersilakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'du. Apa-apa pun bermula dengan ta'aruf dulu lah kan. Yang ta'aruf baru seorang je, yang lain kita nampak je. Patut kena ta'aruf semua sekali lah. Tapi tak apalah, macam mana pun kita laksanakan juga. Saya sebenarnya tak punya banyak masa. Ada beberapa perkara yang tiba-tiba datang hari ni. Biasanya BKP dan lockdown ni biasanya tak banyak benda nak buat. Rupanya makin banyak pula tiba-tiba. Sementara pula dengan haji pun tak lama lagi langsung macam-macam ada. So, kita sama-sama doa lah operasi haji tahun ni dapat dilaksanakan, insyaAllah kalau ikutkan kerajaan Saudi akan dilaksanakan. Cuma sama ada warga daripada luar negara dapat menunaikan haji bersama dengan rakyat tempatan, itu belum dapat dipastikan. Dan walaupun berita yang kita dengar hanya digunakan sebanyak 60,000 iaitu 15,000 rakyat Saudi dan 45,000 daripada rakyat luar, kita pun belum dapat kepastian lagi lah. Imam bagaimanapun benda tu masih lagi dalam penantian. Kerana sekarang ni pun kalau ikutkan dari segi persiapan tak sampai 50 hari lagi. Jadi satu cabaran yang besar lah bagi siapa-siapa yang mengusahakan pakej haji. Okey, berbalik pada soalan yang ditanyakan kepada saya tadi. Okey, nama saya Haji Khairani bin Abdul Rasid. Saya merupakan ketua pegawai operasi untuk syarikat agensi yang berdaftar di bawah Montek tahu kan? Dan juga Montek ni adalah Kementerian Pelancongan lah. Dan syarikat kami mempunyai semua lesen, iaitu inbound, outbound, ticketing dan juga umrah. Dan kita bermula daripada lesen khas umrah itu pun kita dah mula ada. Dan umur syarikat kita daftar
daftar pada 2012, ya. Dan hampir 2012 sampai sekarang dah hampir 9 tahun lah. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan dari segi pengalaman kerja saya bermula dengan tabung haji travel. Dan saya pernah bertugas di Saudi Arabia selama lebih kurang dalam hampir 9 tahun. Dan saya begitu berpengalaman dalam operasi umrah, haji dan sebagainya itu, maka diamanahkan oleh syarikat untuk mengetahui dalam bidang operasi inilah. Itu sedikit lah daripada tentang latar belakang saya lah. Terima kasih kepada Tuan Khairani. Sebelum memulakan sesi temu ramah ini, untuk makluman Tuan, kami semua adalah pelajar daripada Kolej Profesional Baitul Mal dari Kuala Lumpur, Kampung Pandan. Kami pelajar jurusan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Untuk makluman Tuan juga, tajuk sesi temu ramah kita pada hari ini adalah cabaran agensi pelancongan dalam mendepani pandemik COVID-19. Tanpa membuangkan masa lagi, marilah kita memulakan sesi soal jawab kita. Oleh itu, saya menjemput saudara Amin Syahmi untuk memulakan sesi temu ramah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Muhammad Nabil ini. Sebelum saya mulakan pertanyaan, saya kenali diri saya. Saya Muhammad Amin Syahmi bin Azhar, kos DPHU, iaitu Diploma Pengurusan Haji dan Umrah, SEM 4. Okey. Seperti mana yang kita tahu, Tuan sendiri tahu yang bahawa pandemik COVID-19 telah datang dengan retail dan semua negara. Dia telah menjejaskan sektor-sektor pelancongan, perniagaan dan sebagainya. Jadi, adakah dengan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini memberi perubahan atau cabaran kepada syarikat, Tuan? Okey, bagi menjawab soalan tu, pertama kita kena faham tentang nature industri, terutama industri pelancongan. Sebab umrah ni merupakan sebahagian daripada pelancongan. Di mana sebelum ini sesiapa nak buat umrah perlu ada lesen awam. Tetapi banyak sangat kes-kes penipuan, maka mereka telah memperkenalkan lesen khas umrah dan seterusnya memperkenalkan lesen khas, iaitu sebahagian daripada lesen tambahan kepada lesen yang diperbolehkan dengan umrah. Jadi dengan ini kalau kita lihat patah balik pada soalan tadi adalah tentang nature industri pelancongan itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat industri pelancongan ini sebenarnya dia volatile. Volatile tau maksud volatile. Volatile ni dia terlalu rapuh lah. Maksudnya terlalu benda apa juga yang berlaku di dalam dunia ni akan memberi kesan kepada industri pelancongan. Jadi dengan cara tak langsung akan memberi kesan kepada umrah. Jadi di sini saya bagi contoh apa itu nature industri. Kalau kita lihat dulu sebelum datangnya COVID-19 kita ada peperangan, kalau saya ingat peperangan Gulf War, peperangan Teluk. Di mana perang Teluk itu terlibat juga dengan tahun 91 dan kemudian maka apabila berlaku peperangan tu, jadi umrah ditangguhkan sekejap dan kemudian diversion laluan kapal terbang pun berubah, harga pun berubah dan orang pun takut nak pergi. Dan kemudian kalau kita lihat lagi kemudian berlaku wabak SARS, severe acute respiratory syndrome, ataupun penyakit SARS, lebih kurang macam COVID juga. Dia ada pada COVID ni, asal-usul SARS. Dan begitu juga menyebabkan langsung perubahan tentang umrah tu sendiri. Dan kemudian dengan MERS-CoV yang terbaru lah. MERS-CoV iaitu Middle East Respiratory COVID punya
syndrome lah, iaitu macam coronavirus juga tapi yang berlaku di Middle East yang disebabkan oleh unta. Itu juga menyebabkan kesan langsung kepada industri. Jadi apabila kita melihat kepada kalau kita lihat daripada penyakit-penyakit yang sebelum ini dia bersifat pandemik. Dia juga endemik. Dia meningkat yang pada satu kawasan saja. Tapi bila kita menceritakan tentang COVID-19 ini, dia merupakan satu benda yang melibatkan semua orang. Dia adalah satu pandemik, melibatkan satu dunia. Jadi apabila kita melihat pada industri yang sedia rapuh ni, volatile ni, datang saja satu benda yang baru tentang COVID-19 ni, dengan secara langsung akan menyebabkan satu impact yang besar kepada industri pelancongan, terutamanya umrah. Jadi apa yang berlaku ialah, perubahan yang berlaku ialah kita terpaksa mengikut apa yang diperkenalkan atau undang-undang yang diperkenalkan oleh negara kita. Dan kedua, kita juga tertaluk kepada undang-undang yang berlaku pada negara yang kita nak pergi, iaitu Saudi Arabia. Faham kan? Jadi dengan kata perubahan ini akan memberikan kesan yang bagaimana? Negara kita tidak membenarkan sebarang pelancongan. Kita tak boleh keluar. Ditutupnya pintu sepadan dan orang tak boleh masuk, kita tak boleh keluar. Dan begitu juga berlaku di Saudi Arabia. Jadi disebabkan demikian, bermula pada bulan Mac 2020 sehinggalah sekarang tidak ada umrah berlaku. Dan pada awalnya, kalau kita perasan pada akhir tahun 2020 ada dibukakan sekejap di mana Malaysia tak participate, daripada Indonesia datang. Tapi masa dibuka itu berlakunya jangkitan penularan COVID di dalam kalangan jemaah. Dan disebabkan kes-kesnya demikian, pihak Saudi langsung tidak membenarkan. Hanya membenarkan pihak tempatan saja yang, rakyat tempatan saja yang membenarkan. Jadi itu adalah perubahan yang berlaku. Jadi sekali dari segi kita mencerita tentang cabaran sebenarnya, cabaran ialah kalau kita lihat apa kesan kepada pelancongan, apa kesan kepada syarikat-syarikat umrah, di mana kita tidak ada bisnes langsung. Dan apa yang berlaku ialah kita travel agency terpaksa off kepada bisnes-bisnes lain. Ada yang terlibat di dalam bidang macam syarikat saya sendiri, kita terlibat di dalam IT, pembinaan web, pembinaan application, kita terlibat dalam bidang itu. Sebab kita ada kepakaran juga di dalam bidang web semua tu. Dan ada daripada kalangan kita yang terlibat dalam bidang makanan, terutama macam Andalusia, dia ada Andalusia Food Industry. Kita ada Juara Travel, kalau pernah dengar Juara Travel, antara yang ternama juga. Mereka ada Batal Food, abang daripada Juara Travel, mereka buka syarikat ni. Dan ramai daripada kalangan sahabat-sahabat lain buka jual kurma. Ramai yang jual kurma. Jadi ini apa yang berlaku pada industri. Dalam masa yang sama, inilah cabaran yang berlaku. Dan apa yang kita beradaptasi dengan cabaran ini, kita terpaksa mencari jalan keluar. Cari bisnes lain yang tidak terlibat langsung dalam pelancongan dan juga di umrah. Dan kita terpaksalah untuk survival. Ini sekarang datang pula dengan lockdown. Total lockdown. Saya Alhamdulillah lah sebab ada juga, sebab ini adalah satu benda yang saya buat juga. Sebagai essential punya benda, jadi kita dapat juga kebenaran untuk datang ke ofis. Dengan jawab soalan Ya, menjawab. Okey, saya tanya soalan seterusnya. Kerajaan telah mengumumkan BDR ataupun WFH, work from home. So dengan pelaksanaan bekerja dari rumah ni memberi impak tak kepada organisasi tuan? Okey, kalau kita bercerita pasal work from home ni kalau kau ada bisnes, ni kau bisnes apa pun tak ada, kau nak work from home buat apa? Saya bagi cerita secara ni lah. Saya juga merupakan bendahari kehormat kepada Bumitra, iaitu Persatuan Pengusaha Pelancongan Bumi Putra di Malaysia. Di mana kita di dalam persatuan kita ada lebih kurang dalam 600 ahli
iaitu 600 syarikat bernaung di bawah Persatuan Pelancongan Usaha Pelancongan Mitra. Satu angka yang kita dapat ialah sebahagian separuh daripada jumlah ini mereka memberhentikan operasi langsung dan juga sama ada memberhentikan operasi tutup pejabat langsung. Dengan kata lain, dia tak buat bisnes travel 50%, hampir 300 syarikat. Okey. Ini kalau kita cerita 300 syarikat tutup, tak ada lagi cerita work from home. Maksudnya there is no work at all. Kan? Ini realiti. Kemudian bagaimana yang syarikat yang masih lagi meneruskan kelangsungan, meneruskan perniagaan, mereka terpaksa menghentikan pekerja-pekerja mereka. Sama ada menawarkan cuti tanpa gaji ataupun terpaksa memberhentikan. Dan memberhentikan mereka ni sebab semasa dia orang masih bekerja, mereka dibayar gaji, dibayar insurans untuk pakai esok. Jadi berhenti dan dia bukan mendapat insurans lah. Dan company yang masih hidup mengekalkan seorang atau dua orang saja staff. Jadi sebenarnya pelaksanaan work from home ni memberi kesan kepada syarikat, tak beri kesan syarikat ni. Apabila kita menceritakan tentang pelancong, tentang syarikat pelancongan, dia sebenarnya ialah lebih teruk daripada situ. Bukan work from home lagi, kita tak ada kerja. Melainkan kita terpaksa off kepada bisnes lain. Kalau kita nak cerita pasal industri umrah dan industri pelancongan ni, buat masa sekarang ni, saya boleh katakan sebagai tak ada harapan. Sebab selagi mana kita tidak dibuka lagi, kerajaan masih lagi tidak membuka travel bubble ataupun gelembung pelancongan antara negara ataupun antara state, selagi itu kita tidak berupaya untuk bernafas. Jadi kalau tanya saya macam company saya, dulu kita ramai agak staff. Yang tinggal sekarang ni saya dengan managing director je. Kita ada 2 orang je. Dan pejabat pun kita dah tutup. Daripada awal itu, mungkin start bulan 5 itu kita dah start work from home dah lah. Not even work from home sebab kita dah tak ada pejabat. Pejabat pun kita tutup. So, itulah realiti sebenarnya. Okay, menjawab soalan kedua. Ya, terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Amir Syahmi dan jawapan yang mantap sekali daripada Tuan Khairani. Okay, seterusnya saya menjemput saudara Amir Hafizam untuk meneruskan sesi soal jawab ini. Persilakan. Okey, dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Tuan, terima kasih kepada moderator kita iaitu saudara Nabi Daniel. Nama diberi Muhammad Amir Hafizam bin Alias daripada jurusan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah semester 4. Okey Tuan, soalan saya adalah situasi pandemik COVID-19 ini yang semakin meningkat. Soalan saya adalah, adakah syarikat Tuan ni semasa pandemik COVID-19, adakah penjualan dan pembelian ini meningkat ataupun mengurang sepanjang syarikat Tuan beroperasi? Daripada cerita saya awal tadi pun awak dah boleh jangka apa jawapan. Itulah. Macam itulah. Sebenarnya macam saya ceritakan tadi, industri ini sebenarnya sudah nazak. Kan? Kalau tidak ada penerusan, sebab kita sebenarnya begini, macam saya katakan tadi, pertama ialah kita tertakluk kepada undang-undang. Kita tertakluk kepada arahan yang dikeluarkan oleh pihak MOTAC. Sebab MOTAC untuk industri umrah dan juga industri pelancongan, yang badan yang menguatkuasakan undang-undang dan peraturan ialah MOTAC, Kementerian Pelancongan. Jadi sepanjang berlakunya pandemik ini, pihak travel agency tidak dibenarkan untuk membuat iklan. Terutamanya umrah. Kita tidak dibenarkan membuat sebarang iklan umrah. Dan kedua, kita dilarang untuk mengambil deposit daripada jemaah. Jadi kalau kita ceritakan tentang larangan yang dikeluarkan oleh MOTAC ini, mari mana kita nak niaga ni? Inilah realiti sebenar. Ya?
Kalau tanya berkurang atau bertambah, cerita dia tak ada. Okey, menjawab soalan ketiga. Jawab Tuan. Okey Tuan, soalan seterusnya. Soalan saya yang kedua ialah, adakah organisasi syarikat Tuan ini terpaksa mengurangkan pekerja ataupun membuat pengurangan gaji pekerja bagi memastikan kelangsungan syarikat travel agency Tuan ini beroperasi macam biasa? Okey, bagaimana yang saya jawab tadi masa saya menjawab soalan kedua tadi. Jadi saya dah sentuh pasal soalan keempat ni. Di mana bukan sahaja kita terpaksa mengurangkan pekerja, terpaksa menutup operasi syarikat. Bayangkan, daripada separuh daripada persatuan, ahli persatuan, terpaksa menutup operasi syarikat. Jadi kalau menutup operasi syarikat tu, mereka tidak berniaga lagi dah. Pekerja-pekerja terpaksa diberhentikan. Ini sebenarnya realiti yang berlaku di dalam industri. Kalau macam kita jawab tadi, kalau tanya tentang syarikat, kita terpaksa memberhentikan. Dan kedua, kita mengekalkan director sajalah terpaksa bekerja. Kan? Maksudnya owner yang bekerja sekarang ni. Okey Tuan, terima kasih Tuan. Okey. Terima kasih kepada saudara Amir Hafizam. Seterusnya, saya menyebut saudara Izzuddin pula untuk meneruskan sesi soal jawab ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, saudara Daniel. Okey, nama saya Muhammad Izzuddin bin Noh. Okey Tuan. Kalau kita tengok sekarang kan negara kita, sejak pada awal lagi negara dilanda pandemik COVID-19 ni kan. Kerajaan ataupun negara telah melaksanakan total lockdown, PKP dan sebagainya. So perkara itu menunjukkan bahawa kerajaan ni menggalakkan rakyat ataupun pekerja-pekerja yang bekerja di sektor sebagainya untuk bekerja di rumah ataupun duduk di rumah. Dan perkara ini telah merubah kehidupan mereka ke arah digital. Jadi soalan dia, adakah organisasi turut ke arah digital? Ya. Sebab kita kena beradaptasi dengan keadaan semasa. Macam saya katakan tadi, macam kami alhamdulillah lah. Sebab we are well versed dengan digitalization. In fact, sebelum pandemik ni pun kita ada satu lagi one company kita punya sister company jugalah, among kita punya ni, yang membangunkan aplikasi. Dan banyak aplikasi yang kita bangunkan yang melibatkan tentang pelancongan umrah, badal haji, visa turis, sebagainya yang berkaitan. Dan benda tu kita tak silap saya, sebab benda saya tak terlibat dengan secara langsung, sebab dia involve dengan my brothers. Dan kita dah bangunkan lebih pada 20 aplikasi, ya. Di mana aplikasi itu available di App Store, di Google Apps dan juga Amazon dan a few lagi yang kita ni. Dan kita melihat bahawa itu salah satu benda yang membantu jugalah apabila berlakunya pandemik ni. Di mana kalau kita melihat apabila berlakunya pandemik ni, orang dah mula ada rasa ketakutan untuk berjumpa dengan orang. So benda ni akan berlanjutan sebenarnya. Kalau kita lihat akan datang ni, orang semakin takut nak berjumpa dengan orang secara in person. Dan mereka akan lebih membeli sesuatu itu melalui e-commerce, iaitu sama ada melalui OTA, iaitu online travel agency. Pernah dengar OTA ni? OTA. Baru dengar. Okey. Kita travel agency ni, kita jumpa, maksudnya kita kena ada premis, ada pejabat, ada orang, ada dia tu kan. Sekarang ni, kalau perasan, di mana orang dah teknologi tu telah ke depan, di mana kita telah mewujudkan OTA. OTA tu as good as macam Traveloka. Okay, Traveloka is bahagian daripada OTA, iaitu online travel agency, di mana melalui Traveloka awak boleh beli tiket, awak boleh tempah hotel, awak boleh tempah transport,
awak boleh booking untuk program dan you can create your own package sendiri untuk travel. Dan yang diorang tak boleh buat ialah umrah sajalah. Dan umrah pun sebenarnya akan mulai satu fasa di mana boleh untuk buat OTA. Akan datanglah. Di mana sekarang ni kerajaan Saudi pun telah membenarkan melalui aplikasi mereka ni, mereka menggunakan sistem Agoda dan seumpamanya. Sekejap, saya nak kena angkat call jap. Hello, Assalamualaikum. Dah masuk? Sekejap boleh tak? Aku tengah ada interview dengan pelajar IPB. Nanti selesaikan saya call balik Alright. Okey, jadi benda ni terpaksa kena ada. Dan kebanyakan daripada travel agency pun telah mula dengan ini. Dan kita sebenarnya macam umrah pun kita dah ada, kita pun dah buat je aplikasi ni melalui beberapa app, iaitu Umrah EasyGo, kemudian untuk tempahan cara macam DIY lah, consider macam tu. Kita dah memulakan kaedah yang sedemikian. Jadi maksudnya kalau tanya kepentingan digitalization dalam era pandemik ni, it's a must lah, satu kemestian. Benda yang sepatutnya kena, setiap travel agency kena involve lah. Cuma satulah, sebab melibatkan digitalization ni melibatkan kos. Dan pihak kerajaan pun ada juga memberi grant. Sebenarnya ada grant dari Bank. Ingat tak banyaklah, 5,000 gitu untuk bangunkan. Tapi sebenarnya tak mencukupi lah. Jadi kalau untuk ni maksudnya kalau kerajaan nak bagi duit, lebih baik bagi duit melalui kaedah macam ni lah. Maksudnya orang boleh create platform untuk market, selain daripada jual tiket, ada juga satu platform lain dia boleh jual barang-barang. Kan? Maksudnya kita pelbagaikan, sebab kita tak boleh nak tengok pasal travel je, sebab travel ni kalau mengikutkan dari segi perkembangan semasa, kalau Bloomberg kata 7 tahun pandemik ni akan berakhir berdasarkan daripada immunization punya rate satu dunia. Sebab kita nak capai herd immunity tu mengambil masa yang lama. Sebab kita pun kalau kat Malaysia pun baru berapa %. Long way to go nak dapat herd immunity dekat Malaysia berbanding dengan dunia pula. So sebab tu dia mengambil kira 7 tahun baru nak selesai. Dan kalau 7 tahun, bila akan bermulanya industri? Itu satu soalan yang sepaksa kita kena fikirkan lah. Tapi kalau ikut perkembangan semasa ni, saya melihat bahawa Saudi pun yang terbaru pada 30 hari bulan yang lalu, 29 hari bulan yang lalu, mereka telah membenarkan 11 negara yang sebelum ini di dalam bar list, dalam senarai yang terlarang untuk melancong. Jadi mereka telah benarkan beberapa negara ini untuk datang melancong ke Saudi. Jadi maksudnya turis visa dah mula buka. Dan hopefully kalau kes kita terkawal, insyaAllah lah mungkin kita akan dapat kemudahan yang sama lah. Kita harapkan begitulah. Kalau industri lain tak nak jalan, maksudnya pelancongan lain tak jalan, biarlah umrah ini berjalan. Kerajaan kena bagi. Okey, jadi maksudnya teknologi ataupun digital ni memang betul-betul merubah organisasi ini. Betul. Sekarang that's the way. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Walaupun tadi Tuan ada beritahu jualan ataupun pembelian tidak ada langsung yang dilakukan oleh pengguna-pengguna di luar kan. Jadi kalau lepas tu berbalik pada digital tadi, adakah daripada digital tersebut organisasi dapat menambah produk atau perkhidmatan yang baru sepanjang pandemik ni? Saya kalau pengalaman saya sebagai ini, kita tak ada create produk baru lah. Maksudnya dari segi produk pelancongan ni tak ada. Kita tak create produk pelancongan baru. Cuma apabila kita melihat pada op tunada business,
Kan? Macam sahabat-sahabat kita, kalau awak tengok dalam Juara Travel sekarang, buka website Juara Travel, dekat dalam website dia macam-macam produk dia jual. Insurans pun dia jual di dalam website yang travel ni tadi. Jadi kalau awak bertanya tentang penambahan produk, tentang produk pelancongan ataupun produk umrah, berkaitan umrah, tak ada lah. Tetapi kalau awak bercerita tentang produk yang melibatkan selain pada produk-produk pelancongan dan umrah, itu banyak. Kurma, rempah, nasi mandi lah, nasi kapsa lah, nasi Arab ni. Lagi apa? Macam-macam ada. Sehingga kan sahabat-sahabat ada juga, sahabat lain kalau awak perasan, kalau dengar dalam industri ni, kita terpaksa jual ikan pun ada. Bayang kan? Kalau macam Insaf Travel, pernah dengar Insaf Travel? Insaf Travel ni dia orang Terengganu. Ini semua junior-junior saya masa saya dekat Saudi dulu. Mereka jual apa? Mereka jual Muzdalifah kambing bakar. Yang terkenal, dia mau buka sampai Alhamdulillah, rezeki mereka murah. Sampai dah boleh buka kedai makan yang berkaitan dengan kambing bakar. Kambing perap, kambing bakar. Kalau awak tak cerita pasal apa namanya produk selain tu, memang ada. Tapi bukanlah produk pelancongan lah. Okay. Kalau macam saya, kalau untuk nak jadikan kes pada company, memang tak ada lah. Kita tak ada. Kita hanya mempromot untuk produk lain lah. Sekarang ni kita buat produk badal haji. Kita dalam peringkat finalization. InsyaAllah satu-satu syarikat di Malaysia yang buat badal haji mengikut lunas undang-undang. Okey. Terima kasih Tuan. So kita nampak kat sini lah, begitu besarnya impak pandemik COVID-19 ni dapat mengubah daripada kita panggil pelancongan kepada pemakanan kan. Betul. Okay. Itulah realiti. Okey, itu saja soalan daripada saya. Teruskan kepada orang lain. Terima kasih kepada saudara Izzuddin. Seterusnya saya menjemput saudari Putri Adriana Damia untuk meneruskan sesi soal jawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Bagi Putri ke Adriana ke kan bagi Damia. Ini pun 3 nama kan ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adriana Damia dari kelas DPHU 4A. Okey, macam yang rakan saya cakap tadi, COVID-19 ni dah menjejaskan ekonomi negara juga kan. Lagi macam dari segi pelancongan, macam kita nak tarik pelancong luar pun dah susah kan sebabkan COVID-19 ni. Okey, soalan saya ni, apakah perancangan jangka pendek syarikat dalam mendepani pandemik COVID-19 ni? Saya ingat awak kena combinekan apa perancangan jangka pendek dan apa perancangan jangka panjang. Jadi soalan tu disatukan. Okay, jadi you save soalan. Sebab nanti mesti you nak tanya soalan jangka panjang. Kan? Jadi you save. Okey. Kita mencerita tentang satu pandemik. Satu keadaan di mana benda yang jarang, bukan jarang dah. Ini adalah satu benda yang tidak dijangka. Satu benda yang memang kita tidak pernah dalam pemikiran kita benda ni akan terjadi. Tanyalah siapa pun. Kita telah melalui beberapa fasa. Kita pernah ada SARS, kita pernah ada virus Nipah, kita ada banyak virus. Tapi dia bersifat endemik. Dia tidak bersifat pandemik. Maksudnya semua orang kena. SARS dulu, ya betul, kita ada impact. Sebahagian daripada rakyat kita kena SARS. Tapi banyak benda tu hanya berlaku di China. Tapi tidak sampai membawa kepada satu dunia. Dan impact dia tak sebagaimana yang berlaku pasal COVID-19. Dan impact dia tak teruk sangat lah. Kita berlaku, dia betul. Impact tu ada, tetapi bisnes masih lagi berjalan sebagaimana biasa. Tidak seperti mana COVID-19. Jadi di sini kalau kita melihat apa strategi kita? Apa perancangan kita? Okey. Kita melihat benda ni melibatkan satu perkara yang dinamakan sebagai krisis. Kita namakan dia sebagai crisis management, urusan krisis.
Ini satu benda yang saya ingat awak kena cuba dapatkan baca supaya lebih memahami bagaimana kita nak menangani ataupun nak handle sesuatu perkara yang melibatkan suatu krisis. Dia akan mengajar kita supaya kita lebih kreatif, lebih bijak lah. Okey, kita cerita tentang crisis management. Apabila kita cerita pasal crisis management, kita kena lihat benda ni sebagai satu krisis. Dan semua benda ni berubah. Dia mengikut bukan satu benda yang macam keadaan biasa. Kalau awak ceritakan tentang pelancangan jangka pendek, pelancangan jangka panjang ni dalam keadaan biasa, awak boleh kawal. Betul. Lepas ni kita dah sampai tahap ni, kita buat ini, kita buat ini, kita buat ini. Ini adalah keadaan biasa. Dan COVID, dia tidak sebegitu. Dia merupakan satu krisis. Hari ni kita buat perancangan, besok kerajaan tutup pintu. Baru kita nak buat satu benda, kerajaan impose satu peraturan. Kalau lockdown, semua tak boleh keluar, semua tak boleh buat apa. Awak nak cerita apa? Rancangan apa? Ini dah hakikat sebenarnya yang kita hadapi. Jadi, apabila kita bercerita ni, kita cerita pasal krisis. Dia totally different dengan perancangan yang kita buat selama ini. Kita kena lihat krisis ni berlaku dalam keadaan lockdown. Lockdown ni dia kata 2 minggu. Tapi benarkah 2 minggu? Siapa boleh jawab? Siapa pun tak boleh jawab. Dia kata 3 minggu lepas itu. Siapa boleh jawab lepas itu 3 minggu? Siapa pun tak boleh nak jawab. Apa akan jadi? Apa perancangan kita? Siapa pun tak boleh jawab. Jadi banyak uncertainty, benda yang di luar kawalan kita. Benda ini adalah kita namakan sebagai satu krisis. Apabila kita melihat satu krisis ini, bagaimana kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sebegini? Jadi, pertama yang perkara penting ialah kita kena dapatkan makna yang penuh. Dan kita lihat peluang apa yang ada. Sebab semua perkara yang cabaran, semua masalah yang datang akan menghasilkan peluang. Kita kena lihat macam itulah. Be kreatif. Kita tengok satu benda masalah, kita nampak peluang. Sebarang penyelesaian kepada masalah itu adalah peluang. Kita boleh jual solusi itu. Contohnya kan, bagaimana Grab, macam mana Foodpanda, macam mana benda-benda lain yang follow dia orang ni. Sebab mereka menyelesaikan masalah. Orang nak pergi keluar mesti makan susah. Beli, nak hantar susah, pakai dia orang. Itu adalah penyelesaian masalah. Itu yang berlaku sebenarnya. Menyelesaikan solusi ini kepada satu masalah adalah satu peluang yang boleh buatkan duit. Okey, perancangan kita. Kalau melihat kepada perancangan jangka pendek kita, pertama, kita kena lihat. Anything can create duit sekarang, buat. Sebab ini untuk survival, kelangsungan kehidupan kita. Kalau kena jual kurma, jual lah. Kalau kena jual ikan, jual lah. Kalau kita ada kelebihan itu. Sebab ini ialah untuk kelangsungan. Kita tak nak fikir macam mana kita nak bangunkan. Sekarang ni kita nak survive. Kita nak hidup. Kita nak makan. Anak-anak kita tak nak kita bagi puluh. Ini yang realiti. Okey. Jadi apa yang peluang yang ada sekarang buat? Berapa ramai sahabat-sahabat saya yang buat Grab? Berapa ramai sahabat-sahabat saya yang paksa jadi buat Foodpanda apa semua? Apa kita nak beli dulu? Kita duduk aircon office besar-besar. Tapi sekarang kita naik motor jadi rider. Itu untuk apa? Untuk kelangsungan. Kalau awak tanya saya kerancangan pelan pendek untuk apa nak buat, itulah crisis management. Lihat dari segi ini. Sebab bisnes dah tak ada, apa yang boleh mendatangkan duit, buat. Dan yang sekarang ni apa yang kita buat dalam persatuan, kita buat engagement, kita panggil engagement session. Di mana engagement session ni kita jemput mana-mana travel agency yang telah berjaya buat bisnes lain. Macam Yuara Travel, Yuara terlibat dengan ni. Okey, datang, bantu syarikat-syarikat, pengusaha-pengusaha travel yang terjejas teruk ni, benang di bawah dia orang untuk jadi sama ada jadi dropship ke, ataupun ambil sebagai ejen jualan ke, seumpama je lah. Ini yang kita buat. Itu satu. Untuk jangka panjang saya ingat, bukanlah kita tak rasa macam benda ni akan berjalan.
Kita bersedia, bukan tak bersedia. Cuma apa yang kita boleh katakan di sini, kita dalam, yalah, pertama yang paling penting, kalau tanya saya, kita kena lihat dari segi every hours, every days, perubahan tentang peraturan. Jadi kita kena lihat benda tu dulu. Daripada situ baru kita boleh ni. Kalau kita 7 tahun baru nak ubah, kalau awak dengar benda tu kecewa. Kalau awak sebagai pengusaha macam kita orang semua ni, dapat tahu 2000 akhir tahun 2022, 2023 baru nak boleh buat bisnes. 2 tahun kosong. Apa awak nak buat? Awak nak buat? Kalau pandai buat roti canai, buatlah roti canai. Kalau pandai buat karipap, buatlah karipap. Maksudnya karipap tu janganlah buat karipap biasa. Buatlah frozen, buatlah secara yang ada economy scale supaya benda tu boleh dikembangkan. Sebab itulah kita kena lihat di segi sudut itulah. Jangan saya menjawab soalan kau ya. Kau tak menjawab. Saya nak banyak pusing melepaskan geram ni. Terima kasih Tuan. Okey. Okey, terima kasih kepada saudari Puteri Adriana Damia. Tuan, kami turut bersimpatilah dengan apa yang berlaku sekarang ni kan. Yalah. Jadi kami berterima kasihlah dengan ilmu yang tadi yang Tuan bagi tahu. Kalau contohnya kita kena belajar pasal krisis kan apa semua. Jadi tanpa membuangkan masa lagi, saya menjemput saudara Amirul untuk meneruskan sesi temu ramai ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Muhammad Samsuri. Okey, seperti yang kami tahu, pandemik ini telah menjejaskan pelbagai sektor ekonomi. Jadi, adakah syarikat tuan menerima inisiatif kerajaan yang diberikan kepada organisasi yang terjejas sepanjang COVID-19 ini? Okey. Sebelum tu saya nak tanya, awak alert tak tentang apa yang inisiatif kerajaan? Bermula daripada penjana 1.0, penjana 1.2, sekarang dah masuk pemerkasa. Jadi kita lihat di sini, antara sektor-sektor yang terjejas, sangat terjejas dan paling kurang dibantu ialah sektor pelancongan. Sedangkan sektor pelancongan ini adalah penyumbang kepada KDNK negara ke-6 terbesar. Adil tak? Marah-marah kan? Kita bagi kerajaan pada negara KDNK 6 terbesar di dalam negara, tetapi bila jadi macam ni kita tak dibantu sangat. Bukanlah tak bantu, dibantu. Okey, sebagai contoh saya bagi contoh. Antara insentif yang kerajaan bagi pertama ialah melalui pemerkasa. Itu direct kepada travel agency. Okey, itu memang direct pada travel agency. Kerajaan bagi pemerkasa sebanyak 3,000. Semua syarikat-syarikat yang lebih kurang dalam 5,000 syarikat yang berdaftar bawah Montek layak untuk memohon. Okey, untuk pengetahuan semua, walaupun dibuka peluang untuk memohon, sebanyak 50% tak memohon. Ini sumber daripada Montek sendiri. Mereka mengesahkan bahawa 50% iaitu lebih kurang dalam 2,000 lebih syarikat tidak memohon pemerkasa. Itu bermaksud apa? Itu bermaksud sama ada syarikat itu tidak hidup langsung, dah mati. Sebab tu diorang tak mohon, ataupun mereka ni dah tak fikir langsung pasal travel, dah pergi buat benda lain. Kalau dalam maklumat, dalam Persatuan Bumiputera ni, kita dapat maklumat 50% syarikat tidak meneruskan operasi. Begitu juga akan berlaku juga dekat persatuan-persatuan lain dan juga di dalam industri. Maksudnya Montek sini 50% orang tak mohon. Okey. Itu satu. Kita dapat 3,000. Kemudian bagi pemandu pelancongan, pemandu pelancong lah. Pemandu pelancong dia sebahagian daripada industri. Mereka dapat. 2-3 kali orang dapat. Tapi bukan pada travel agency. Okey, pada individu tu sendiri.
Kemudian pada pengusaha-pengusaha bas, pemandu Grab atau pemandu e-hailing, diorang dapat. Tapi bukan pada travel agency. Yang kita dapat ini. Dan kemudian yang terbaru diumumkan sebelum ni kita dapat geran juga, geran penjana GPS, geran penjana lah. Itu sebanyak 1,000. Sebelum tu ada berdapat. Dan kemudian yang terbaru ni diumumkan, saya berharap juga bahawa pemerkasa yang diumumkan baru ni oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sebanyak 1,500 tu pun kita juga layak untuk memohon sebahagian daripada IKS. Itu sahaja yang kalau tengok dari segi inisiatif yang kerajaan bagi, itu sajalah berbanding dengan kerugian yang kita tanggung. Okey, ada juga lagi yang kita dapat sebagaimana dipanggil subsidi pekerja. Subsidi pekerja tu di mana siapa-siapa yang kita bayar gaji, PKSU akan bayar subsidi lah. Saya dalam RM600 begitu dapat. Itu kita dapat. Tapi pun sebenarnya dah tuntut dia bayar pun kebanyakan dapat sampai baru dibayar pada bulan Mac. Itu yang mana yang masih kekal dan akan berakhir pada bulan Jun. Bulan Jun. Kemudian disebabkan COVID ni kerajaan tambah lagi 1 bulan saja. Jadi maksudnya bila kita mengharapkan dilanjutkan sehingga hujung tahun kan, kawan-kawan dapat lebih sikit. Itu antara yang inisiatif yang kerajaan berilah kepada industri. Macam company saya, kita hanya dapat pemerkasa sajalah dan juga GPS tu, geran penjana. Walaupun ada kerajaan wujudkan juga dana iaitu soft loan, iaitu pinjaman menggunakan dana penjana yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebanyak 1 bilion. Tapi syarat-syarat yang dikenakan agak ketat dan ramai daripada kalangan pengusaha-pengusaha pelancongan ni tidak layak untuk memohon. Sedangkan kalau lihat dari segi jumlah yang ditawarkan, dana tu sebanyak 1 bilion. Yang digunakan baru 300 juta. 30% saja. Masih lebih banyak tingkat 70% yang tak digunakan. Sepatutnya apabila kita nampak keadaan tu, kita mengharapkanlah syarat-syarat tu dikurangkan. Awak cuba bayangkan. Kita ambil session ni untuk bayangkan. Setahun lebih tak berniaga, setahun lebih tak ada income, setahun lebih terpaksa bayar sewa pejabat, setahun lebih nak kena bayar api air, internet, apa semua nak kena bayar. Overhead kena bayar. Gaji kerja kena bayar. Lepas tu, mesti ada sangkut kat mana-mana kan. Tiba-tiba kita nak minta, dia tengok rekod. Oh, awak dulu tak bayar ni, lambat bayar sana, lambat bayar sini, sebab tu tak layak nak mohon. Itulah realiti. Okey? Itulah realiti. Okey? Jadi ada lagi satu soalan yang terakhir. Adakah bantuan yang diberikan membantu organisasi tuan sepanjang pandemik ini? Dia orang bagi RM10 pun kita syukurlah. Ni orang bagi RM3,000. RM3,000 ni dalam keadaan orang tak ada duit ni besar. Kita jangan ingatlah walaupun syarikat driver ni nampak gah, tapi dalam keadaan gah ni ramai yang terjejas. Umpama pepatah Melayu katalah, besar periuk, besarlah kerak. Dalam keadaan yang macam ni pun sebenarnya syarikat-syarikat besar yang paling yang terkesan teruk. Saya Alhamdulillah syarikat kecil, staf tak ramai. Boleh bilang jari. Jadi apabila keadaan ini wujud, cost of overhead kita tak besar. Dan kita sebagai owner pun kita tak ambil gaji pun tak apa. Bayangkan, syarikat besar ada 500 staf, 200-300 staf. Ada cawangan 30-40 biji dekat satu Malaysia. Bagaimana nak bertahan? Sewa lagi. Dia punya cost overhead saja RM500,000 sebulan. Income tak ada.
Lepas tu dia dah ambil duit orang. Nasib baiklah kita terlibat. Siapa-siapa yang mengambil duit deposit ni, kita ada satu akta yang membantu jugalah, iaitu Akta 829, Akta COVID. Kalau tidak, semua pelanggan-pelanggan yang dulu telah membayar deposit dan tidak gagal untuk dia pergi umrah tu, dia orang boleh dapatkan balik dia punya deposit ataupun bayaran package yang telah dibayar. Bayangkan kalau semua orang ni kerajaan benar akan ambil duit, tumbang syarikat-syarikat ni. Ini nasib baiklah Akta 829 ni membantu juga menyebabkan bayaran tu boleh ditangguhkan pada satu masa yang dipersetujui bersamalah. Jadi alhamdulillah, kalau tanyakan bantuan yang diberikan kerajaan ini membantu, memang cukup membantu. Cuma pada kami secara pribadi saya cakap tidak bersyukur. Kalau boleh bagi lebih lah. Tapi daripada tak ada langsung apa yang ada kita ambil lah. Kita syukur. Bukan kita tak bersyukur. Okey. Okey, terima kasih kepada saudara Amirul. Seperti kita dengar tadi, realiti ni begitu kejam kan. Okay, saya ada satu soalan lagi. Minta maaf, ada lagi satu soalan saya nak tanya. Adakah apa-apa perkara yang Tuan Hairani ingin sampaikan kepada kami? Contohnya perkara yang tidak kami tanyakan ataupun nasihat kepada kami. Okey. Pertamanya, saya ucapkan sabarlah. Pertama, meneruskan lagi berani untuk mengambil kos pengurusan. Ini diploma kan? Yes. Pengurusan haji dan umrah. Pengurusan haji dan umrah ni, dia satu benda yang datang bersekali. Satunya, bukan sahaja dari segi belajar di dalam bilik darjah ataupun di dalam dewan kuliah, maksudnya benda yang ditulis ya, tapi dia datang sekali dengan pengalaman. Ya. Apabila datang dengan pengalaman, dia ada dua benda. Satu, knowledge on theoretical, dan kedua ialah dari segi pengalaman. Maka you akan dapat satu membayangkan pengurusan haji dan umrah ni lah. Sebab haji dan umrah ni sebenarnya satu industri yang dah stagnan. Dah terlalu ramai. Melainkan sebab saya dari segi satu perkara yang saya nampak ialah entry lepas awak grad. Awak dah lagi 2 tahun kan? Lebih kurang. Setahun setengah. Dalam setahun setengah. Ambil masa sekarang. Membayangkan selepas setahun setengah. Di mana you all akan berada. Sebab entry di dalam market umrah haji ni langsung lah. Haji ni adalah player PJH, pengurusan haji yang di-approve oleh tabung haji. Sebab dan selepas setahun setengah nanti, mana you nak pergi? Demi entry. Jadi sekarang ni daripada sekarang kena fikirkan. Kalau you ada team, you fikirkan apa nak buat. Sebab direction tentang haji dan umrah ni sebenarnya mainan dia ustaz-ustaz ataupun orang-orang yang lama, orang tua-tua. Macam mana you nak masuk orang muda baru keluar cerita pasal haji umrah baru lepas grad? Macam mana nak convince orang ramai? Itu satu cabaran yang pada saya ialah patut dipikirkan daripada sekarang. Sebab kalau tanya nak bekerja dengan syarikat-syarikat travel agency yang buat menawarkan haji dan umrah, saya rasa kita dah terlalu stagnan. Kita ada lebih kurang dalam, kalau ikut data yang syarikat masuk cawangan, lebih kurang dalam 600 lebih syarikat yang berdaftar, ada lesen. Sebenarnya kalau ikutkan yang betul-betul syarikat ada 300. Kita ada 300 player dan itu pun sebenarnya kecil-kecil. Yang besar pun saya ingat dalam 100 lebih saja. Dan kalau nak jadi mutawif, kalau orang target nak jadi mutawif ni, sebenarnya pun agak tough. Tapi boleh. Sebab awak kena tengok. Perkembangan akan datang, Saudi akan membenarkan
dia dah membenarkan dah visa pelancong. Bagaimana you can create keadaan itu. Dan kedua ialah kalau awak kena lihat dari segi peratusan umum. Kelulusan umum untuk pergi. Kalau untuk visa umrah dibenarkan 45 tahun ke atas. Tetapi visa turis 18 tahun ke atas untuk perempuan boleh pergi secara bersendirian. Walaupun dia tak mengikut hukum, tetapi sebenarnya benda tu kalau tiga orang iaitu dipanggil perempuan siqah sudah membolehkan. Itu pun boleh dipikirkan juga. Mungkin lepas ni mungkin kerajaan ataupun pihak ni boleh fikirkan. Jadi di sini apa yang saya nak ceritakan di sini adalah cabaran sebenarnya untuk you all lagi teruk pada perjalanan kita. Kita ni insyaAllah lepas ni akan buka dah. You all nak kerja kat mana. Tapi jangan takut. Saya dulu ambil accounting. End up saya jaga umrah. Okay. Dan saya qualified accountant. Sama juga macam you all. Nanti kalau habis ni tak semestinya akan terus dalam bidang haji dan umrah. Mungkin jaga jangan misal. Okay? Okay. Itu sajalah. Kalau nak tanya saya dari segi pesanan dan juga nasihat lah. Lancar daripada awal. Macam you cerita tadi, perancangan jangka pendek, jangka panjang. Setahun setengah ni. Kan? Nak belum grad. Jadi tahu dah. Kalau you nak create team, buat create team sekarang. Macam mana Mark Zuckerberg. You kena tengok macam mana orang berjaya tu. Dia orang create, bukan masa dia orang dah lepas grad. Dia create masa zaman dia orang belajar. Dia fikir daripada zaman macam you all ni, benda-benda macam ni. Fikirlah benda besar. Orang tua-tua kata, tak rugi 1 sen pun berangan. Nak berangan ni tak ada perlu duit pun. Tapi bila kita ada berangan tu, you just, benda tu simplify, tengok benda tu workable tak workable. Apabila benda tu workable, fikir kan macam mana nak buat. Lepas tu benda boleh jalan-jalan. Mana tahu you all boleh come out dengan satu idea di mana semua orang boleh pergi umrah, semua orang boleh secara mudah yang lebih apa sajalah, sama ada nak come out dengan app, sama ada dengan ni, sebab sekarang zaman dah berubah kan, zaman pasca Covid ni nanti orang pun tak nak jumpa, nak pergi sana macam mana, benda-benda ni kena fikirkan. Kita orang fikir kan keadaan macam ni. Tapi why not you come up? Mungkin satu hari kita boleh jumpa balik. Kita boleh bincangkan lima idea dan kita come out dengan something yang baru, synergis, insyaAllah. Okay, itu saja. Terima kasih Encik Hairani. Kami berjanji akan memanfaatkanlah apa ilmu apa semua nasihat yang Encik bagikan kepada kami, dan saya mewakili rakan-rakan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Hairani kerana sudi meluangkan masa dan menunjukkan kerjasama yang begitu baik sepanjang sesi temu ramah kita pada pagi ini. Saya wakil dari kumpulan ingin memohon ampun sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami. Dan jika tiada apa-apa lagi soalan, maka sesi temu ramah kita ini telah pun sampai ke penghujungnya. Sebelum mengakhiri sesi temu ramah ini, saya ingin meminta izin untuk mengambil sebagai bukti tugasan kami. Saya meminta untuk senyum lepas kiraan 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, one more time. Okay. 1, 2, 3. Okay dah. Okay, awak nak perlukan saya punya detail tentang company pun nanti saya akan hantarkan. Nabil, tak apalah, Nabil nanti hubungkan saya lah, nanti saya bagi all the detail. Nanti banyak benda lah you nak cerita pasal mission company macam kan. Nanti saya bagi, saya dah siapkan benda tu. Terima kasih Encik Hairani. Baiklah, maka tamatlah sesi temu ramah kita pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Hairani, dan saya mengucapkan, bukan saya, kami mengucapkan selamat maju jaya kepada Encik dan Encik. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jumpa lagi. Awak pun sama. InsyaAllah. Amin. Okay, baik, insyaAllah. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan.
Semoga.